Alfia Studio. Walijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Allah yarham Tanusin Nasir bin Muhammad Tayyib Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih ke-12 Ke-12nya basar, artinya melihat Allah Ta'ala. Lawannya al-ama, artinya buta, iaitu mustahil. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang maujud, yang berdiri ia dengan zat, yang mewajib bagi zat akan kaunuhu basiran, yang takluknya ia dengan melihat sekalian yang maujud ini, iaitu tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala dengan sekalian hambanya itu mengetahui lagi amat melihat. InsyaAllah kita bicara pula sifat yang ke-12 daripada sifat 20, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib kita mengetahui. Ya. Jadi kita diwajibkan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maksud mengenal Allah ni mengenali akan sifat-sifatnya yang kita tahui dengan dalil-dalil akli dan juga dalil-dalil nakli. Dalil akal dan inakal daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi mengikut qaul Abu Mansur Maturidi, kita wajib kena tahu dengan tafsir 20 sifat. Abu Hasan Sya'ri kata 13. Yang 7 lagi tu jangan tolak, tapi cuma tak diwajibkan dengan jalan tafsir, kata Abu Hasan Sya'ri. Jadi 13 itu satu sifat nafsiyah, 5 sifat salbiyah, 7 sifat ma'ani. Kalau 20 campur lagi 7 sifat ma'nawiyah yang melazim bagi sifat ma'ani. Di petang ni kita bicara sifat basar. Basar ni salah satu daripada sifat ma'ani yang 7. Sifat ma'ani yang 7. Ni yang ke-12 ni artinya yang ke-6. Ya, ke-6-nya iaitu basar, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama'. Dari kita bicara ni yang ke-6 iaitu basar. Sifat yang ke-6 bersifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat yang berdiri pada zat, sifat yang ada sungguh, yang wujud, qaimun bizatihi ta'ala. Semua sifat ma'ani ni berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Apa makna berdiri? Bangsa wujudiah, ada sungguh. Ada sungguh, diri sungguh. Kalau ditakdirkan Allah Ta'ala mengizinkan kita di akhirat besok, kita boleh melihat yang kata sifat ma'ani itu.
Semua sifat ma'ani ada ta'alluq. Ada ta'alluq. Yang tak ada ta'alluq hayatnya. Yang 6 lagi tu semua dinamakan ada ta'alluq. Baik, kata musannif rahimahullah ta'ala, Ke-12 ni ikut susunan ulama usuluddin. Bukan 12 hakikat tak, ikut susunan ulama. Ulama letak dia nombor 12. Ya. Apa nama sifat tu? Basar. Sifat tu basar. Namanya basir. Basir. Allah Ta'ala tu namanya basir, amat melihat. Basir tu yang amat melihat. Basar sifat dia. Sifat yang ada pada zat tu dinamakan basar. Dengan sifat basar inilah Allah Ta'ala melihat. Baik, arti basar tu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tu melihat. Basar ni artinya melihat. Ya? Bukan melihat makna kata bila sebut sifat ma'ani ni, dia ambil balik sifat salbiah. Sifat salbiah ada 5 kan. Pertama khidam. Jadi penglihatan Allah tu qadim. Bukan macam kita penglihatan yang baru. Penglihatan Allah qadim. Macam mana zatnya yang qadim, sifat dia pun qadim. Tidak ada permulaan. Penglihatan kita ni ada permulaan. Mula-mula mak kita beranak kita buh tangan depan mata dia bukan nak kelip pun, tak nampak lagi. Lama-lama sikit baru dia nampak. Berapa hari lepas tu baru boleh nampak. Ada permulaan. Macam mana zat kita ada mula, sifat kita pun ada mula. Sifat Allah Ta'ala qadim seperti mana zatnya qadim. Qidam. Baqa, penglihatan Allah tu kekal selama-lamanya. Kita bila main tua sikit cari lampu, cari cermin mata, dia mula tak nampak dah. Ada lalas sekali terus mati, penglihatan pun mati. Tak ada permulaan baqa. Qiyamuhu, berdiri sendiri, tak bergantung dengan yang lain. Kita berhajat pada cahaya. Cahaya ni pula kalau dia malap tak nampak juga. Lampau terang pun tak nampak. Lampau terang, orang jatuh motor, tanya kat dia, orang jatuh motor gelap ke? Akan gelap. Lampau terang. Lisih dengan lori tu angkat lampu tinggi, tolong muka dia tak nampak, terjun parit tu. Pasal apa tak nampak? Terlampau terang. Lampau terang pun kita tak nampak, lampau gelap pun tak nampak. Bergantung pada cahaya. Mata kita pula ni macam-macam. Urat-urat saraf dia macam-macam. Tak tahulah, saya mengaji dululah mengaji. Katanya mata kita ni dia ada kanta, lens, kanta. Dia duduk belakang mata tu. Jadi bila kita tengok orang, gambar di kanta tu terbalik. Kaki ke atas, kepala ke bawah. Kita tengok kereta tu, tayar ke atas, bumbung bawah. Tapi di sini otak kita ni, dia ada otak kecil. Dia panggil medulla oblongata. Otak ni pusing tu, tapi dia pusing cepat. Bukan hari ni tengok itu baru nampak kaki atas kepala bawah. Kalau begitu lala tu dia pusing balik jadi elok. Jadi macam-macam dia punya pergantungan. Yang ni bergantung, kawan ni bergantung macam ni. Hingga mana boleh kita melihat Allah Ta'ala tu khiyamuhu, berdiri sendiri, tak berhajat pada apa-apa. Melihat dengan zatnya, melihat dengan sifatnya, kan? Itu dia. Lagi qiyamu mukhalafah. Qiyamu Ta'ala mukhalafah, tak serupa dengan penglihatan baharu. Segi di sudut apa pun tak boleh kita kata Allah melihat dengan matanya yang qadim pun tak boleh juga. Allah melihat dengan sifat basar yang ada pada dia. Macam mana wallahu alam. Kita nak cerita pun kita tak tahu. Kan? Wahdaniyah. Mukhalafah tak serupa baru. Wahdaniyah asra, penglihatan Allah tu asra, tidak berbilang-bilang. Kita berbilang-bilang, saat tengok lagu tu, saat tengok macam ni, ya, saat kelabu, saat terang, macam-macam. Baik, lawannya Allah wajib bersifat basar. Lawannya al-ama, artinya buta. Buta tu lawan bagi
bagi melihat. Kenapa ulama tak lawan nak bagi tahqiq? Tuhan aku tu yang melihat, tidak buta. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu pada Tuhan kamu yang hidup tak mati. Tuhan sebut dalam Quran dia hidup tak mati. Yang lawan pun disebut, yang wajib pun disebut. Wajibnya hidup, mati mustahilnya mati. Jadi Tuhan kita yang mana satu? Hidup tak mati. Tak mati itu nak mentahqiqkan lagi hidup. Jadi bawa main lawan supaya makna kata tahqiq pegangan kita, Tuhan aku yang melihat tak buta. Dia dalam bab akidah lagu tu, mengisbatkan yang wajib, menafikan yang lawan yang mustahil. Itu nama akidah. Kan? Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Siapa beriman dengan Allah, siapa yang kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Dia telah memegang simpulan iman yang kukuh. Iman yang kukuh tu isbat wajib, nafi mustahil. Nafi lawan dia. Menafikan lawan tu menguatkan akidah, mengejapkan, mengkukuhkan akidah. Duduk main lawan-lawan. Jadi wajib kita i'tiqad Allah melihat, dan wajib kita yakin mustahil tak terima pada akal Allah tu buta. Melihat tidak buta, mustahil. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kata lagi Tuan Husin, bermula maknanya yang dikatakan makna-makna basar tu. Apa makna aja? Huraian dia lebih terperinci, iaitu satu sifat yang maujud. Bila kita jumpa sifat yang maujud, itulah sifat ma'ani. Maujud ni yang ada, yang bangsa ada sungguh pada diri Tuhan. Ada sifat hal, sifat nafsiyah, wujud sifat hal. Ada sifat yang kata sifat nafi, sifat salbiah, nafi, menafikan yang tak layak bagi Allah. Ada sifat makna kata sifat yang masa maujud, itulah sifat ma'ani, yang berdiri sungguh. Sifat apa nama pun sifat hal juga, sifat sifat maknawiyah, tapi dia disebabkan dengan sifat ma'ani. Yang dikatakan sifat wujud tu dia bukan dikeranakan dengan satu kerana. Nama atau macam tu. Baik, maknanya, makna basar itu satu sifat yang maujud, yakni yang berdiri ia dengan zat yang ada sungguh pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, tak bercerai tanggai. Lama-lama ada zat, lama-lama lah ia bersifat dengan sifat basar. Sentiasa bersifat dengan sifat basar, yang mewajib bagi zat akan kaunuhu basiran. Bila ada sifat basar, mesti ada kaunuhu basiran, melazim. Kaunuhu basiran ni keadaan orang yang melihat. Sama ke orang yang melihat, keadaan orang melihat dengan orang buta? Keadaan dia tu, cara dia berjalan, cara dia makan, cara dia duduk, cara berdiri, tentu berlain keadaan orang yang melihat dengan orang yang buta. Orang yang melihat, keadaan melihat. Orang buta, keadaan buta. Hari tu ada orang buta lalu ke rumah saya. Saya kata, saya panggil dia naik. Dia pun naik datang rumah saya, duduk sembang. Masa tu kami di Perak tu ada, di Pulau Pangkor ada satu makanan nama laksami. Laksami ni makanan orang Cina Islam. Dia ada mi, kemudian dia ada kacang panjang, dia potong-potong, dia tumis buat gini. Kemudian dia ada sambal. Jadi taklah kacang satu, mi satu, sambal satu. Lepas tu dia ada sup. Lepas tu dia kata, makanlah. Dia pun makanlah. Dia pergi ambil sambal dulu, dia makan tu. Pedas lah. Dia kata pedasnya lah, silap. Tak gawe kat dia, tak tolong gawe. Jadi dia keadaan yang buta, mana dia nampak apa benda yang nak ambil bom mulut. Sama kan dengan orang celik. Cara makan, orang celik lain, dia gawe dulu baru dia makan.
Dia orang buta mana dia tahu. Cara berjalan pun begitu juga. Orang buta ni pakai tongkat. Kes sana, kes sini baru boleh berjalan. Orang celik lagu lain. Begitulah sifat-sifat ma'ani yang 7. Ada keadaan yang berkuasa, keadaan yang berkehendak dan sebagainya. Termasuklah keadaan yang melihat. Bersifat dengan basar adalah sifat dia tu kaunuhu basiran, keadaan yang melihat. Yang takluk ia sifat basar ni dengan melihat sekalian yang mawujud ini. Apa yang mawujud? Yang ada. Yang ada ni apa? Zat dan sifat Allah. Zat dan sifat makhluk, perbuatan Allah, perbuatan makhluk, semua dilihat oleh Allah Ta'ala. Yang wajib dan yang harus, semua dilihat oleh Allah. Dia sama dengan basar, sama itu. Tuhan mendengar yang wajib perkataan dia, dia mendengar yang harus perkataan makhluk dia. Percakapan makhluk semua dia dengar. Begitulah basar, dia melihat akan dirinya, sifat-sifatnya, dan dia juga melihat akan apa yang ada pada makhluk dia. Dan kita tak lepas daripada penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk dalam gelap ke, terang ke, sembunyi ke, sorok-sorok, terang-terang, semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tak yang Tuhan tak lihat? Yang Tuhan tak nampak? Yang tak ada? Yang tak ada tengok apa? Kalau benda tak ada kita nampak, kira hang hebat lah. Saya benda yang tak ada pun saya nampak. Mana hang ni gila. Yang kita lihat, yang nampak di kita, yang ada lah saja yang Allah lihat. Yang mustahil, yang tak ada, Tuhan tak lihat. Bukan tu namanya makna kekurangan, memang tak ada sungguh. Apa yang nak dilihatnya? Jadi Tuhan lihat yang wajib dan juga yang harus, yang ada pada diri dia dan yang ada pada makhluknya, satu pun tak terlepas daripada penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semut yang hitam, duduk atas batu hitam, malam kelam hitam, gerak kaki semut tu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada satu pun yang boleh menghalang penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada satu makam disebut oleh ulama-ulama, iaitu makam, iaitu muraqabah. Makam muraqabah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu wa innahu yaraka. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak melihat Allah, Allah melihat kamu. Perasaan hati ni yang Allah sentiasa tengok kita tu, itu namanya muraqabah. Macam Nabi Ibrahim AS, dia nak dicampurkan oleh Namrud ke dalam api. Lepas tu Namrud ni, dia rakyat dia kerah rakyat dia satu negara. Satu orang bawa satu ikat kayu api. Bayangkan rakyatnya ramai, longgok kayu api jadi bukit. Nyalakan api, nak tahu Nabi Ibrahim ke dalam api. Mana nak duduk dekat pun tak boleh api tu. Nak tahu macam mana? Ya tak payah buat macam terbih. Tahu terbih? Lestit. Panggil lestit terbih. Menjenik. Jadi dia lempaknya Nabi Ibrahim tu dengan menjenik. Melayang Nabi Ibrahim tu nak masuk api. Bila Nabi Ibrahim nak masuk, melayang nak masuk dalam api tu, malaikat mai. Malaikat kata Ibrahim, doa cepat nu api dekat dah ni. Ibrahim kata apa? Takkan Tuhan tak nampak kot. Perasaan hati dia Allah sentiasa melihat. Nabi SAW, makna kata sembunyi di gua Hira, di gua Sur pada hari baginda nak hijrah. Di luar tu musuh duk cari Nabi. Kalau dia tunduk sikit, nampak kaki ke bawah dah. Macam itulah Abu Bakar cukup kecut perut dah. Kan? Wala takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan duka cita, Allah bersama-sama kita.
Asma' wa ara. Allah mendengar dan Allah melihat. Perasaan yang Allah sentiasa melihat kita, itu namanya dinamakan muraqabah, bertakarrub, dekat diri kita dengan Allah. Artinya ingatan hati kita tu cukup kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah Taala melihat kita. Apa kesan dia? Yang pertama, kita makna membawa kita sungguh-sungguh mengerjakan taat. Allah tengok kita, Allah perhati kita, menjauhkan kita daripada maksiat. Tak tergama nak buat maksiat. Sentiasa merasai yang Allah duk perhati kita. Macam kita naik motor tu lah, naik kereta jalan tu, kemudian orang bagi lampu, kereta bertentangan dengan kita tu bagi lampu, isyarat. Apa makna? Makna depan kita tu ada polis, ada speed trap, ada kamera polis. Kamera polis kita tak nampak, tapi kita yakin kita sedang diperhati oleh kamera polis. Nak lari laju lagi, nak mampu. Keyakinan ni lah yang menyebabkan kita perlahankan kenderaan kita. Kenapa? Sebab kita diperhati, sedang diperhati. Makna walaupun kita tak nampak Allah Ta'ala, tapi kita yakin yang Allah sentiasa melihat kita. Maka menjadilah kita orang ni bersifat wara', makna bersifat berhati-hati dalam membuat sesuatu, kerana kita sedar dan kita insaf, kita tahu kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu juga sahabat-sahabat Nabi, kan? Mereka sentiasa berperang lawan musuh, sentiasa dalam keadaan meyakini kehadiran Allah Taala. Allah sedang melihat apa yang mereka buat. Sebab itu pergantungan hati dengan mereka, dengan Allah Ta'ala itu cukup kuat sekali. Itu dia. Itu makna kata, makna yang dikatakan makna sifat basar tadi. Ya. Yang mewajib akan zat itu, iaitu akan kaunuhu basiran. Ada sifat basar, adalah sifat kaunuhu basiran. Melazimi, bukan menurut dah, sebab sifat Allah tak ada dulu kemudian. Pada majazi akhli, cara fikir-fikir kita. Kalau seseorang tu dia ada sifat basar, dia melihat, mesti ada keadaan melihat. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat basar, tentu ada kaunuhu basiran. Tak terima pada akal orang yang melihat tapi keadaan buta, mana boleh. Kalau dia melihat, mesti keadaan dia melihat. Dia mendengar, mesti ada keadaan yang mendengar. Itu keadaan-keadaan tadi itu. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Apa melihat itu? Yang ta'alluq ia melihat sekalian yang maujud ini. Apa yang ada, semua dilihat oleh Allah. Diri dia ada, sifat dia ada. Dia melihat diri dia, zat dia dan sifat dia. Begitu juga makhluk, semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri makhluk, sifat makhluk, perbuatan makhluk, semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil inkishaf. Inkishaf ni ada 3 lah. Inkishaf pertama, inkishaf ilmu. Yang kedua, inkishaf sama. Yang ketiga, inkishaf basar. Tiga-tiga sifat ni semua disebut inkishaf. Inkishaf tu terbuka, terang, nyata pada Allah Ta'ala akan segala maklumat. Itu panggil inkishaf ilmu. Allah mengetahui yang wajib pun Tuhan tahu, mustahil pun Tuhan tahu, yang harus pun Tuhan tahu. Tahu ke semua. Basar sama, Allah Ta'ala mendengar segala yang ada. Sama ada yang ada tu wajib bagi diri dia ataupun yang harus bagi makhluk. Demikian juga sama. Tuhan Ta'ala, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat yang wajib, yang bagi ada pada diri dia dan yang ada pada makhluk, semua dilihat oleh Allah Ta'ala.
Kalau kita letak wajib, mustahil, harus, bagi sifat ilmu, Allah mengetahui wajib, mustahil dan harus. Bagi sama' dan basar, Allah mendengar dan melihat yang wajib dan yang harus. Wajib ada, harus pun ada. Wajib ada, wajibal wujud, harus ada, mungkinal wujud pun semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang tak dilihat oleh Allah. Semua dalam penglihatan Allah. Ya. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dalilnya, dalil ada dua, ada dalil nakhli dan juga dalil naqli. Dalil akhli, cara fikir akal kita. Kalau orang buta kita panggil apa? Orang buta. Orang panggil orang kurang upaya. Dia tak? Ataupun orang panggil orang cacat lah. Jadi orang buta ni orang cacat. Buta ni cacat, kekurangan. Kita dah iktikad secara ijmal, secara keseluruhannya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan, tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Kalau Allah buta, arti Allah kekurangan. Bila Tuhan bersifat kekurangan, mana mampu Tuhan menjadikan alam ni. Sedangkan alam ni ada depan kita cukup sempurna. Perjalanan matahari, bulan, bintang, siang, malam, pagi, petang, berjalan dengan teratur. Ini menunjukkan yang mengatur, yang mengadakan ni Allah yang bersifat kesempurnaan. Sedangkan buta tu sifat kekurangan, sifat cacat. Jadi kalau Allah bersifat kekurangan, sudah tentu Allah tak mampu menjadikan alam yang begini hebat. Maka akal menolak bahwasanya Allah bersifat kekurangan seperti buta. Wajiblah Allah Ta'ala bersifat melihat pada akal kita. Orang buta apa yang dia nampak? Allah tak nampak makhluk, dah haru lah. Mana boleh terima pada akal? Itu pada akal, akli kita. Dan firman Allah, dalil ni dalil nakhli, dinakal pada Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala ini, bi'ibadihi, bagi hamba-hambanya, terhadap hamba-hambanya, khabirun, khabir ni amat mengetahui, basirun, amat melihat. Di ayat ini menerangkan bahawasanya Allah Ta'ala itu makna kata amat mengetahui dan melihat terhadap hamba-hambanya. Tak ada satu pun yang terlepas daripada penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengetahuan Allah Ta'ala. Kalau orang yakin ni cukup dah. Dia buat ibadat dengan penuh ikhlas. Tuhan tahu sudahlah, Tuhan lihat sudahlah. Gaduh apa nak tunjuk ke orang, nak bagi tahu ke orang, tak payah. Kalau betul-betul kita ikhlas beribadat ni, sembahyang jemaat pun tunjuk ke orang. Sembahyang jemaat ni hari setiap minggu orang sembahyang. Oh, tunjuk kata ambil kamera, tunjuk pusing satu dunia, nak bagi tahu dia sembahyang jemaat. Sembahyang jemaat ni benda kita kena buat, tak payah tunjuk ke orang. Benda tu memang rutin hidup kita. Mana ada orang tak sembahyang jemaat setiap minggu? Tunjuklah, tunjuk. Okay. Apa yang dicari? Apa yang dituntut? Kalau kita menuntut Allah Ta'ala, menuntut redha Allah, tak gaduh orang tahu, tak gaduh bisin-bisin lah. Kalau kita buat ibadat untuk makna orang puji, esok Tuhan kata pergi cari kat dia pahala, jangan cari kat aku, pergi cari dekat orang yang hang tunjuk tu. Rugi saja, letih saja. Jadi kita bangkit tengah malam, ambil uduk, sembahyang tahajud, cukup kita tahu Allah Ta'ala melihat apa yang kita buat. Allah perhati apa yang kita buat. Sebab kita nak cari redha Allah. Itu di antara amalan-amalan yang cukup hebat. Hanya orang-orang yang tertentu saja boleh buat. Di antaranya bangun malam, sembahyang tahajud. Tanamkan satu azam, aku kalau boleh sampai mati aku nak sembahyang tiap-tiap malam, aku tak mau tinggal. Tanamkan azam.
Nak sebut ganjaran dia, kita bukan buat kerana ganjaran. Kita semata-mata nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Besar pahala dia. Ya, besar pahala dia. Itulah dipesan oleh ulama, bila kita tahu benda tu benda hebat dan kita nak buat, maka ulama bagi panduan kat kita. Apa saja kebaikan yang kita nak buat, kita akan berhadapan dengan rentangan dan halangan. Walaupun kita tak nampak syaitan, kita tak nampak nafsu, tapi Allah cerita dalam Quran, nafsu dan syaitan ni penghalang kepada kebaikan. Ini dah timbulnya istilah-istilah mujahadah, berjihad menentang hawa nafsu, berjihad menentang syaitan. Maka satu-satu perkara tu kita nak buat seperti sembahyang tahajud, kita perlu mempunyai azam yang cukup tinggi. Pasal tu peristiwa Isra' Mi'raj berlaku di waktu malam. Di bulan Mi'raj, bulan Rejab kan. Peristiwa tu berlaku di malam hari. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya Muhammad pada satu malam. Kenapa peristiwa ni berlaku malam? Kenapa tak berlaku siang? Kan? Apa hikmah di sebalik peristiwa ni berlaku di malam hari? Nabi ni nak pergi mana? Nak berjalan pergi mana? Dia nak berjalan daripada Baitul Maqdis, Baitul Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke langit. Naik ke langit apa? Bertemu dengan Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala tu di langit. Nabi yang Allah suruh duduk di langit. Allah, dia di situlah dia melihat Allah, bertemu dengan Allah. Tapi Allah tak bertempat. Nabi yang bertempat. Jadi dia naik ke langit, makna dia bertemu dengan Allah. Begitulah orang yang nak bertemu dengan Allah, nak betul-betul beriman dengan Allah, nak cari redha Allah, nak dekat diri dia dengan Allah malam. Macam mana Nabi berjalan malam, kita pun munafaatkan malam. Kerana malam tu masa yang cukup cantik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebahagian daripada malam tu kamu gunalah untuk sembahyang sunat kamu. Bagai sembahyang sunat kamu. Yanzilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir. Turunlah Allah Ta'ala ke langit dunia ni sehingga 1/3 akhir malam. Allah turun di waktu malam. Bukan makna Tuhan turun tu artinya rahmat Allah mencurah-curah. Turun di waktu malam. Fayaqulu, dan Allah berfirman, may yad'uni fastajiba lahu. Siapa nak berdoa, berdoalah, aku akan mustajabkan doa dia. Wa may yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa nak minta, mintalah aku nak beri. Wa may yastaghfiruni fastaghfir lahu. Siapa nak minta ampun, mintalah ampun, aku bersedia mengampunkan dosa dia. Waktu malam. Betul ulama, orang yang buat ibadat, makna kata mengendap-endap di waktu malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi kata ju'ilat, dijadikan oleh Allah Ta'ala khurrata ayuni, aini, akan sejuk mata hatiku fi solat, pada mengerjakan sembahyang malam. Makna Allah jadikan mata hati Nabi itu sejuk ketika bangun di tengah-tengah malam. Ini makna kata amalan yang penting. Jadi kalau kita teringin azam nak buat benda tu, tanamkan azam bersungguh-sungguh. Kita akan bertemu dengan tiga makna fasa. Tiga fasa. Fasa yang pertama, fasa paksa. Kena paksa. Ini nombor satu, kena paksa. Kalau kita tak paksa diri kita, kita takkan mampu. Dia kena paksa. Benda yang baik ni paksa diri. Cuma adalah kita boleh usaha ikhtiar nak paksa ni. Antara jalan dia, kita berpuasa sunat di siang hari. Siapa rajin puasa sunat, insya-Allah
dia akan dipermudahkan untuk bangun di tengah malam, insya-Allah. Dan puasa sunat. Yang kedua, kalau boleh pakai jam loceng untuk gerak kita bangkit tengah malam tu. Jam jangan beli jam special lah ni. Jam special ni bunyi tak kuat. Ton, ton, ton. Beli jam special lama tu, yang jenis pulih dengan tangan tu. Dia ada 2 loceng di atas. Bila sampai masa dia bising satu rumah semua dengar. Riuh satu rumah. Apa cari jam tu? Ada kan lagi jual jam tu? Pakai jam tu. Dorang tahu. Lepas tu jam tu jangan letak dekat ujung kepala. Letak jauh sikit. Macam duduk sini, letak kat pintu. Apa letak ujung kepala, dia bunyi bising, apa tampak dia senggap, apa lena. Letak jauh sikit. Sebulan dia kita paksa diri dalam masa sebulan. Masuk bulan kedua dah jadi biasa. Allah bisa, Tegal biasa. Jadi dah jadi biasa. Tak gaduh pasang jam loceng, tak gaduh teruk-teruk. Kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuncaknya Allah campak diri kita ni rasa sayang dengan ibadat itu. Dia sayang. Di mana nak kata pun tak tahu. Allah bagi dia manis, sedap, lazat. Tak tahu nak kata apa. Jadi hingga sayang bagi diri dia untuk meninggalkan solat tu. Jadi azam kita, mana nak tahu kok malam ni sampai ajal kita. Daripada malam ni kita berazam tiap-tiap malam sampai habis hayat kita tak mau tinggal solat tahajud. Umil laila illa khalila. Bangunlah kamu semayang malam, tak banyak walaupun sedikit. Kita semayang malam, kerana semayang ni lah merupakan ibadat yang paling penting. Kalau tidak, Nabi tak panggil, Allah tak panggil Nabi naik ke langit tau. Boleh melalui Jibril. Semua ibadat lain melalui Jibril. Zakat ke, haji ke, semua perantaraan. Tapi semayang Allah serah terus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak menunjukkan makna kata semayang ni ibadat yang cukup mustahak. Jadi makna kata antara ibadat-ibadat yang boleh membawa kita dekat dan hampir kepada Allah, iaitulah ibadat-ibadat sunat. Ibadat yang paling mustahak semayang, maka ibadat yang paling baik di sudut sunatnya, iaitulah ibadat-ibadat semayang di waktu malam, iaitu semayang-semayang sunat, insya-Allah. Ni. Jadi dalam kita mengerjakan ibadat, cuba kita rasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, terutama dalam ibadat kita. Rukun semayang ada 3 kan? Qauli, fi'li, qalbi. Dan kita pun dah bicara sifat 20. Sama, basar, ilmu. 3 ni inkisyaf. Ilmu, sama, basar. Qauli, fi'li, qalbi. Yang fi'li perbuatan. Kita ingat Allah Ta'ala tu bersifat basar. Basar ni melihat perbuatan kita dalam solat. Setiap pergerakan kita, sama ada yang fardu atau yang sunat, dilihat oleh Allah. Dalam semayang tu, akhimi solat li zikri, kata Allah. Semayanglah untuk ingat aku. Kita ingat yang semayang kita sedang diperlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat takbir, angkat elok. Duduk elok. Rokok elok. Sujud elok. Pasal apa? Sebab kita merasai bahawa kita di dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi basar, fi'li. Basar melihat, fi'li rukun perbuatan dalam semayang tu. Dan sama mendengar apa? Qauli, rukun perkataan yang kita cakap. Ada yang kita cakap dalam semayang yang berbentuk wajib, seperti takbiratul ihram, Fatihah, kemudian baca tahiyat, selawat dalam tahiyat, dan salam. 5 ni rukun qauli. Kita baca ni elok-elok,
Sebab kita yakin bacaan kita sedang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedang didengar oleh Allah. Yang sunat-sunat lagi banyak. Doa iftitah. Kan? Kemudian rokok bacaan tasbihnya, sujud tasbihnya. Semua ada yang sunat-sunat. Yang sunat-sunat pun kita rasa sedang didengari oleh Allah. Kemudian bersifat ilmu, inkisyaf, satu lagi ilmu. Ilmu Allah mengetahui apa? Apa yang ada di hati kita. Sama ada lintasan hati kita ketika melintas niat yang wajib itu ataupun perkara lain sepanjang takbiratul ihram sampai salam. Kita duk rasa Tuhan duk tahu apa yang kita ingat di hati kita. Jadi kita tak merewang pergi kata ceruk. Kita rasa kita terkawal, sedang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Ini kata ulama cara-cara untuk mendapat khusyuk dalam sembahyang. Allah sebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beroleh kejayaanlah dunia dan akhirat orang-orang yang sembahyang sedangkan dia khusyuk dalam sembahyangnya itu. Nak dapat khusyuk tetap hati, itu salah satu jalan dia. Kalau nak pertingkatkan lagi boleh. Kita ambil satu jalan lagi, kata Imam Ghazali, at-tafahum. At-tafahum ni kita faham apa yang kita baca. Duduk saja tu cari buku, ada buku-buku duduk jual di kedai tu, buku budak sekolah rendah tu. Apa doa iftitah, apa maksud dia, Fatihah, apa makna dia, rokok tasbih, tasbih, sujud tu apa makna dia. Jadi kalau kita baca dalam keadaan kita mengetahui makna dia dan kita faham makna dia, dia lebih melahirkan khusyuk kita dalam mengerjakan sembahyang. Tambah lagi kata Imam Ghazali, rojak dan khauf. Apa rojak? Rojak ni harap. Orang yang mengharapkan agar sembahyang dia diterima oleh Allah, dia buat elok-elok. Pasal Allah ni elok, dia tak yang elok. Dia akan cuba daya upaya mengelokkan solat dia. Kau dia takut sembahyangnya ditolak. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nak wil orang sembahyangnya lalai. Takut masuk neraka dengan sebab lalai sembahyang, dia jaga sembahyang dengan elok. Yang akhir sekali kata Imam Ghazali, at-ta'zim. Sembahyang dalam keadaan kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Semua upacara sembahyang kita menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Kita berdiri tegak depan Allah macam tiang. Kita rokok macam kambing. Kita sujud macam batu. Sujud tu yang hebat sekali. Kita letak muka kita tempat kita pijak. Bumi yang kita pijak ni, itulah tempat kita letak muka kita yang mulia ni. Tanda kita menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang ibadat ni menzahirkan kerendahan diri kita kepada Allah. Kalau apa yang kita duk fikir dalam sembahyang, yang saya cerita tadi, kita bawa luar sembahyang, cantik. Bukan setakat dalam solat kita ingat Tuhan, di luar solat pun kita tak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam sembahyang kita merendah diri kepada Allah, luar sembahyang pun kita merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bersifat takabur, kita bersifat tawadhu. Jadi sifat-sifat Allah yang kita mengaji ini bukan hafal, faham gitu saja, kita konekkan dengan diri kita, kita hubungkan diri kita. Sentiasa Allah melihat, sentiasa aku ni di bawah penglihatan Allah, pendengaran Allah, pengetahuan Allah, kekuasaan Allah dan sebagainya. Jadilah kita orang ni sentiasa ingatkan Allah, tak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kata kesan-kesan daripada keyakinan kita terhadap kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke-13-nya kalam, insya-Allah bulan depan kalau umur panjang kita
kita bicara pula sifat kalam. Ada apa soalan? Doktor nak ni tanya. Boleh faham mana? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bi salihati amalana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin.